Islam kita yang kelima ini. Jadi pertamanya saya ucapkan tahniah kepada para puan dan pengantin yang dah terima surat tawaran yang mungkin hari akan lepas satu Ramadan dah. Kalau kita tengok dalam tijari masing-masing, mungkin ada yang dah terima surat, dah terima tawaran, alhamdulillah, tahniah. Dan yang belum terima, tak mengapa, dia secara berperingkat. Kalau ikut kawan-kawan di tabung hajinya, dia terima secara berperingkat. Dan yang dah terima tu alhamdulillah. Yang kita tak terima ni mungkin ada lagi peluang, sebab dia berperingkat. Ada yang terima tolak, yang ada yang terima tiba-tiba dia tangguhkan sebab dia kata suami tak dapat. Dapat dia saja, suami tak dapat, jadi ditangguhkan. Dan ada dah yang saya jemaah telefon tanya, boleh tak nak tangguh? Boleh, tak ada masalah. Jawab je tangguh kat situ dan sebagainya. Dan dia akan berikan surat kepada orang yang seterusnya. Dan kalau katalah hari ni hari Sabtu, esok hari Ahad, lusa hari Isnin tak dapat lagi surat tawaran, tuan-tuan boleh buat rayuan. Dalam web tabung haji tu, yang apps tijari yang kita dah ada tu, yang akaun tabung haji kan, kita ada apps tijari kan, masing-masing buka. Kalau yang belum buka, cuba register. Dan cara register apa yang saya faham, tuan-tuan kena, untuk first time rasanya kena pergi ke counter ataupun boleh guna TAC number kan. Itu bagi yang belum register lah, tapi rasa kita orang KS semua dah buat kan. Boleh rayuan di situ, dan selepas buat rayuan, insya-Allah mungkin ada peluang kita untuk dapat. Dan tip-tip seterusnya insya-Allah kita sebut sambil-sambil kita cerita hari ni. Okey, untuk secara mudahnya, kita sebagai orang Islam yang saya dah sebut sebelum ini, kita sebagai orang Islam, kita ada 5 rukun yang perlu kita selesaikan. Dan sekarang ini kita dah selesai banyak benda dah. Mengucap 2 kalimah syahadah, alhamdulillah. Mak kita, datuk kita tolong mengucap dah. Kita beranak-beranak kita ni, alhamdulillah, Islam terus. Dan yang kedua, salat fardu 5 waktu sehari semalam, kita dah selesai dah, alhamdulillah. Dan yang rukun Islam yang ketiga, Ramadan, puasa 30 hari, alhamdulillah, kita dah buat dah ni dah. Dan yang keempat, bayar zakat, alhamdulillah, fitrah kita dah bayar tahun lepas. InsyaAllah tahun ni pun kita pilih beras basmati punya yang RM21 dah. Kan zakat kita ada 3 level yang fitrah kan, RM7 ada, RM14 ada, RM21 ada kan. Itu terasa tuan-tuan punya pilihan. Dan seterusnya, yang kelima, yang terakhir ini yang perlu kita selesaikan selagi mana kita hidup. Yang bulatan hijau tu dan yang bulatan merah, haji sekali dan umrah sekali semua hidup kita. Dan alhamdulillah tuan-tuan, tahniah kerana dah register, kerana dah buka akaun tabung haji. 9 juta daripada rakyat Malaysia yang ada 30 juta ini, kita termasuk kerana kita dah ada akaun tabung haji. Daripada 9 juta ada akaun tabung haji, 3 juta yang baru daftar kan. 3 juta yang baru daftar, yang lock duit RM1,300 tu. Jadi tuan-tuan termasuk yang RM1,300 tu lah. Alhamdulillah, tahniah. Jadi di kalangan kita 3 juta ni, nak terpilih pergi haji ni kena tunggu 100 tahun lebih ya. 100 tahun, 100 bila? Masa anak saya lahir yang bongsu tu daftar, anak saya boleh pergi 2124 saya ingat. 2124. Anak saya mati 2 kali dulu baru boleh pergi. Jadi alhamdulillah, tu sistem je lah. Mungkin boleh cepat dan sebagainya. Kalau ikut sekarang ni MBS Muhammad bin Salman kata target dia nak bawa jemaah haji 10 juta orang kan. Biasa 1 tahun visa haji 4 juta je, 4 juta orang satu dunia. Kan target dia punya KPI dia kata aku nak bawa 10 juta orang setahun. Dan kalau kita tengok sekarang ni banyak benda lah yang dia buat dan sebagainya. Itu yang positif punya area. Yang negatif, yang tuan-tuan dengan negatif tu banyaklah kan. Tak payah nak cerita lah yang tu. Kita tengok yang positif. Jadi alhamdulillah, kita sebagai orang Islam sekali seumur hidup kena pergi ke tanah suci. Katalah lepas ni MBS mati, tiba-tiba Israel ambil Mekah. Contohnya lah. Yang Syiah ada berebut tu cerita Syiah kan. Katalah tiba-tiba Israel kawal Arab Saudi. Agak-agak kita wajib tak pergi Mekah? Tetap wajib. Sebab ini adalah rukun Islam kita yang kelima. Dan sebagai orang Islam, kita kena pandai cari duit. Cukupkan tambang haji pada tahun tersebut. Katalah tahun depan, tahun ni kos haji kita 30,800 tak, yang Menteri Umum tu kan. Tahun ni 30,000. Katalah 10 tahun lagi kos haji kita 100,000 yang minimal kan. Kita orang Islam kena rajin kerja, kena kreatif cari duit. Tidak merompak bank, tidak jual orang, tidak jual dadah, tidak jual babi dan sebagainya, tak jual yang haram. Cari duit cukup kos haji, kena pergi haji sekali seumur hidup. Dan
tak kisahlah tuan-tuan duduk di negara mana sekalipun. Katalah tuan-tuan lepas ni tak duduk di Malaysia. Bangla dah jadi Perdana Menteri Malaysia contohnya lepas ni. Bangladesh dah jadi Perdana Malaysia, kita duduk di Korea pula. Duduk di Korea pun wajib kita pergi haji. Katalah kita tak duduk dah di planet bumi lepas ni. Kita duduk ikut Elon Musk, pergi duduk di planet Marikh belaka. Walaupun kita duduk di planet Marikh, selagi kita Islam, kena turun ke planet bumi, pergi ke Mekah. Buat haji. Sekali semua hidup dan umrah sekali. Dan alhamdulillah, hari ini cara nak mengerjakan haji ini secara mudahnya berdasarkan kalender kuda kita ni. Penerbangan pertama 21 Mei yang tabung haji dah umum. 21 Mei jemaah pertama akan terbang pergi ke Tanah Suci. Raya Syawal bila? Orang perempuan ingat ada raya Ramadan bila? 23 ke 24? April kan? Oh, tak ada kalender tu. 21 penerbangan pertama. Jadi berdasarkan kita akan wukuf pada 28 hari bulan Jun, 9 Zulhijjah pada tahun ini. Kita buat haji ini sekali semua hidup. Bulatan hijau haji, bulatan merah umrah. Jadi berdasarkan dua benda ini, itu yang ulama susun yang kita perlu belajar pada hari ini. Kita nak buat haji apa? Kita nak buat haji ifrat ke, haji tamattu' ke, haji qiran. Ini tajuk yang kita nak belajar hari inilah. Jadi berdasarkan bulatan hijau dengan bulatan merah ni, kita nak buat yang mana dulu? Itu yang perlu kita pilih hari ini. Ifrat, tamattu', qiran. Dan berdasarkan tarikh penerbangan kita 21 Mei ni, kita kena susun mana yang kita nak pilih. Dan secara mudahnya objektif kita tuan-tuan puan-puan pada pagi ini, sebelum kita buka enjin kereta, onkan switch kereta nanti pukul 12 nanti, tuan-tuan kena ada dah keputusan. Nak buat haji tamattu' ke, nak buat haji ifrat ke, nak buat haji qiran. Itu yang kita punya hari inilah. Jadi secara mudahnya, ni saya ulang sekali lagi, rasa tuan-tuan dah belajar sebelum ini, jenis-jenis haji, haji fardu. Sekali semua hidup, memang kita kena buatlah yang haji fardu ni. Okay. Kemudian yang kedua, haji badal. Bagi mereka-mereka yang pernah buat haji, kita nak buat haji untuk ibu dan ayah kita yang telah meninggal. Dan nombor 3, haji sunat. Kalau katalah macam Ustaz Fadil, dia dah pergi haji 18 kali dah, haji ke 19 tahun ini, jadi haji sunat lah dia tu tak? Itu level haji. Dan yang keempat, haji nazar. Dan yang terakhir nombor 5, haji qada. Haji qada ni kalau kita buat dah tahun lepas, tiba-tiba tak cukup rukun haji. Katalah kita pitam semasa wukuf di Arafah, jadi kena buat balik pada tahun ini dan dipanggil haji qada. Macam kita qada salat tu. Okey, tu 5 jenis-jenis haji lah. InsyaAllah kita tak nak detail perkara-perkara tersebut. Cuma satu saja saya nak terangkan, yang haji badal je lah. Yang nombor 2 tu juga dikenali sebagai haji niyabah dan upah haji. Ia adalah yang ditunaikan oleh seseorang untuk orang lain menurut syarat-syaratnya. Yang ini isu tahun selepas Covid ni, ramai yang kita duduk dengar cerita dah dulu ada upah haji 1,500, 1,400 kan. Dan yang terbaru sekarang ni kita dengar pada tahun lepas nak buat haji, orang yang tempatan sendiri pun nak masuk buat haji kena bayar paling sedikit, kena bayar 12,000 rial baru boleh masuk ke Arafah, baru boleh gelang haji tu, baru boleh masuk dalam kawasan Arafah. Kawasan Arafah dia buat macam Sunway Lagoon, dia kawal semua keliling, orang nak masuk tak boleh kecuali lepas dia punya RFID ataupun tag dia tu kan. Dan kalau ikutnya, itulah situasi tahun lepas. Dan tahun ni kita tahu lagi macam mana. Jadi kalau kata benda yang sama diimplementkan kepada seluruh orang tempatan di sana, nak masuk kena bayar 12,000 rial. Bagi saya upah haji itu tidak adalah yang 1,500 rial, 1,500 ringgit tu. Sebab dia nak masuk pun dia kena bayar dah 12,000 rial baru boleh dapat masuk Arafah. Jadi kalau dia ambil badal haji 1,500, rasa macam tak logik lah. Ataupun ambil badal haji 3,000 tu macam tak logik lah. Kecuali kalau kita bagi pada Ustaz Fadil, dia memang bertugas dah, bagi pada dia upah haji 1,500, kalau dia ambil, bolehlah macam tu. Tapi kalau orang tempatan di sana nak masuk, bagi saya satu benda yang tak logik dan mungkin ada penipuan di situlah. Minta tuan-tuan, puan-puan, Datuk Datin berhati-hatilah dengan perkara-perkara tersebut. Sebab apa yang saya dengar kawan-kawan di sana, dia kata dia bagi badal, dia kata dia bagi sijil haji, dia bagi gambar haji, tapi semua gambar sama je. Ada 100 orang buat badal haji, gambar sama je. Mungkin adalah, kita minta selamatlah daripada perkara tersebut. Cuma kalau katalah tuan-tuan memang nak sedekah dah 4,500 rial, 4,500 ringgit tu kita niat nak sedekah dah, tak apalah, sedekah lah.
Cuma satu lagi, badal haji ni wajib buat badal kalau kita mati dalam keadaan harta kita cukup dengan kos haji semasa. Katalah saya Abdul Rahman Hamzah mati tahun ni, dalam akaun saya, dalam harta saya adalah 30,800. Jadi wajiblah saya buat badal haji. Tapi kalau saya mati harta saya hanya ada 5,000 je. Ada 5,000 je. Wajib tak saya buat badal haji? Tak wajib lah, sebab saya tak mampu pun. Tak wajib atas saya untuk buat haji. Man istata'a ilahi sabila. Okey, jadi secara mudahnya hari ini insya-Allah kita tentatifnya pukul 9 suku sampai pukul 10.30 insya-Allah. Lepas tu kita rehat sekejap dan kita sambung balik kalau ada soal jawab dan sebagainya. Hari ini mudah. Dia tidak ada benda berat, tidak ada kena hafal, tidak ada apa, cuma tuan-tuan kena tanya je. Dan saya akan cerita sikit perjalanan haji berdasarkan Az-Zuha Travel punya package yang dia marketkan kepada kita pada tahun ini insya-Allah. Jadi secara mudahnya berdasarkan 3 perkara ni tuan-tuan. Ifrat, tamattu', qiran. Jadi tuan-tuan kena buat keputusan lepas balik nanti dan kena faham. Selagi tak faham, tanyalah saya. Setakat saya boleh jawab, insya-Allah saya cuba jawab. Kalau tak boleh jawab, kita tanya orang yang lebih arif. Setakat pengalaman saya buat haji lebih kurang 17 kali ini, insya-Allah adalah sedikit yang boleh saya berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan. Okey, berdasarkan haji dan umrah yang merah dan hijau ni, kalau katalah tuan-tuan nak buat tamattu', saya ulang sekali lagi bagi mereka yang dah dengar, dah kerusun 4 tahun dah kerusun tak dapat lagi panggilan, tak apa, dengar je. Bagi yang mereka nak buat ifrat dulu yang atas tu, bagi mereka yang nak buat ifrat, dia pergi haji ni, katalah 21 hari bulan Mei dia pergi haji nanti, dia perlu buat yang bulatan hijau dulu. Dia buat yang bulatan hijau dulu, haji dulu. Habis selesai urusan haji 9 Zulhijjah, barulah dia buat yang bulatan merah, barulah buat umrah. Itu dipanggil haji ifrat. Nombor 1. Okey, nombor 2, tamattu'. Haji tamattu' yang bawah tu mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Maksudnya, katalah kita pergi tarikh 21 Mei ni penerbangan pertama, yang buat tamattu', dia pergi dia buat yang merah dulu. Dia buat yang bulatan merah dulu. Tawaf sekali, sa'i sekali, gunting rambut sekali, selesai umrah. Kemudian tunggu 9 Zulhijjah. Tunggu 9 Zulhijjah yang 28 hari bulan 6 nanti, dia pun pakai kain ihram, barulah dia buat yang haji. Tawaf, pergi ke Arafah, lepas tu tawaf, sa'i, gunting, selesai haji. Jadilah dia haji tamattu', buat umrah dulu. Okey, haji qiran. Yang ketiga, ni secara cepat dulu Cara nombor 1, berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan haji. Kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Umrah pula dikira selesai sebaik saja selesai menunaikan haji. Haji qiran ni maksudnya, kita sebagai orang Islam, kita kena selesaikan 1 haji 1 umrah sekali semua hidup. Jadi haji qiran ini, caranya dia buat sekali. Cara nombor 1 atas tu dia combine sekali, 2 dalam 1. Dia masukkan bulatan merah yang kecil tu dalam bulatan hijau sekali. 2 dalam 1 dia buat macam shampoo tu. Tawaf sekali je, sa'i sekali je, tapi dikira selesai. Umrah sekali, haji sekali, dikira selesai. Dan kita orang Islam, selagi kita hidup, selagi kita tak mati, memang kena buat sekali haji, sekali umrah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk sekalian, kena buat pilihan lah. Nak buat tamattu' ke, nak buat ifrat ke, nak buat qiran. Jadi qiran cara pertama tadi di-combine sekali. Okey, tu qiran cara pertama. Qiran cara kedua, berniat mengerjakan umrah sahaja. Okey, tetapi sebelum selesai tawaf, ia berniat mengerjakan haji, kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Okey, haji qiran yang nombor 2 ni secara mudahnya dia macam tamattu'. Dia macam tamattu'. Mula-mula memang dia buat tamattu' lah. Dia buat umrah dulu, dia buat yang bulatan merah dulu. Pada 21 Mei tu, tarikh 21 Mei tu tak? Tiba-tiba sampai hari wukuf, dia tak boleh tawaf lagi. Tawaf umrah dia tak boleh selesai. Sebab apa? Sebab dia datang bulan, dia cuti period. Ni cara nombor 2 qiran. Jadi akhir sekali dia pun niatlah haji. Cara nombor 2 qiran ni, dia pun niatlah haji dalam keadaan dia tak selesai lagi tawaf umrah dia. Dan ini biasanya muslimah ialah cara qiran nombor 2 ni. Dan akhir sekali dia pun tawaflah haji dan sebagainya. Jadi dia pun selesaikan umrah dia yang tak selesai tadi dalam musim haji, dalam tawaf dan sa'i haji. Jadilah haji dia tu haji qiran, dan dia kena sembelih dam qiran.
Okey, haji ifrad atas tu dia kena sembelih seekor kambing sebagai hadiah dam lah. Qiran tu pun dia kena sembelih. Ifrad tak kena sembelih kambing, tamattu bawah ni kena sembelih kambing, qiran kena sembelih kambing seekor. Secara mudahnya. Okey. Cara-cara pula nak mengerjakan haji ni. Ni hari ni memang secara mudah betul ni kita cerita ni insya-Allah. Dan seterusnya saya akan cerita berdasarkan mana Az-Zuha punya package tadi. Berdasarkan package Az-Zuha Travel ni, antara benda yang bagus dalam package mereka ni, kalau tuan-tuan mungkin boleh buka laman web dia ni, mungkin tak clear ataupun mungkin dah ada dalam grup WhatsApp ke apa dia punya poster ni. Satu sahaja benda yang penting yang dalam sunnah kita buat haji. Kan kita dah belajar dah minggu lepas rukun haji, wajib haji kita dah belajar dah dan sebagainya. Antara benda penting yang bagi saya Az-Zuha buat, yang travel lain tak buat, dia ada hari tarwiyah. Alamak, kecil sangat dah tulisan tu. Hari tarwiyah ni apa dia? Hari tarwiyah ni adalah sunat-sunat haji yang kalau ikut dalam kalender ni, cara mengerjakan haji, tamattu, sunat, wajib haji. Ada tak dalam ni dia letak dalam senarai wajib jumlah kubra, mabit Muzdalifah. Okey. Dia dalam kalender kita ni kan kita wukuf pada hari 9 Zulhijjah. 28 Jun 9 Zulhijjah. Hari tarwiyah istilah bahasa Arab yang khas untuk pada hari 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah tulis nota 8 Zulhijjah, hari istilah dia tarwiyah. 9 Zulhijjah sebelah dia tulis hari wukuf. Az-Zuha Travel dalam perjalanan haji dia buat antara sunnah haji. Apa yang Nabi SAW buat masa Nabi umur 63 dulu. Apa dia? Dia buat ni. Hari 27 hari bulan 6 nanti 8 Zulhijjah dia pergi ke Mina. Antara sunat kita buat haji. Kalau kita dengan muasasah memang tak buat lah. Tak pergi sebab dia ada kos yang perlu kita bayar. Kena pergi duduk di Mina dan solat fardu 5 waktu di Mina pada hari 8 Zulhijjah. Bermula Zuhur hari 8, Asar hari 8 Zulhijjah, Maghrib hari 8 Zulhijjah, Isyak hari 8 Zulhijjah, Subuh hari 9 Zulhijjah, dan selepas subuh tu baru bertolak pergi ke Arafah. Dan ini yang Az-Zuha buat. Bagi saya, kalau tuan-tuan nak pergi haji, katalah dapat surat tawaran nanti dan sebagainya, kalau kata nak pergi ni Az-Zuha, tuan-tuan puan-puan Datuk Ratin boleh buat sunat haji tadi itulah hari tarwiyah. Tu dia punya 8 Zulhijjah. Okey, jadi seterusnya tuan-tuan kita tengok dia punya flow dia. Katalah saya akan cerita sekarang berdasarkan kalender Cina kita ni. Katalah tuan-tuan nak buat tamattu. Okey, kita terbang penerbangan pertama 21 hari bulan Mei. Ni katalah penerbangan pertama lah. Fasa pertama 21 Mei sehingga berapa yang fasa kedua? Saya 8 ke bila yang fasa kedua. Dia masuk ke Madinah dulu. Semua jemaah masuk ke Madinah. Katalah tuan-tuan buat haji tamattu. Haji tamattu ni apa dia? Mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji. Kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Jadi niat mengerjakan umrahnya apa dia? Niat mengerjakan haji tamattu'nya macam mana? Kita lafazkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi kita niat ni dulu. Bila kita niat ni? Katalah tuan-tuan 21 Mei masuk sampai ke Madinah dulu. Kita pergi Madinah dulu 21 Mei dan kita duduk katalah 1 minggu. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Cukup 8 hari tak? Katalah 8 hari kita pergi. 8 kali 5, 40 waktu. Katalah kita dapat 40 waktu di Madinah. 29 hari bulan katalah 30. 30 hari bulan 5 kita bertolak ke Mekah. Jadi yang kita belajar minggu lepas, kalau kita bertolak daripada Mekah, kita akan niat di mana? Kita akan niat di Bir Ali, di miqat kita kan, yang titik-titik ada warna hijau, warna merah tu kan. Okey, katalah 30 hari bulan hari Selasa kita niat di Bir Ali di Madinah. Jadi masa niat di Bir Ali di Madinah tu kita nak niat apa? Kita niat umrah. Niat umrah yang pertama atas tu. Nawaitul umrata. Okey. Sampai secara mudahnya tuan-tuan mungkin boleh tengok ini yang slide seterusnya tu. Haji tamattu tu, cara mengerjakan umrah.
boleh dilakukan daripada 1 Syawal hingga 9 Zulhijjah, di mana-mana sebelum berniat. Jadi katalah 30 hari bulan 5 tadi, tuan-tuan, puan-puan, datuk datin mandi sunat ihram. Di mana? Di hotel kita di Madinah. Memakai pakaian ihram di mana? Di hotel kita di Madinah hari Selasa 30 Mei katalah pukul 3 petang. Ni cara mengerjakan umrah, saya tengok kalender ya. Okey. Katalah kita bergerak hari Selasa 30 hari bulan 5. Dan katalah sekarang ni kita nak buat tamattu' ni. Secara mudahnya saya sebut dia. Kita buat tamattu' 30 hari bulan 5, kita bertolak ke Mekah. Apa yang kita nak buat pada hari 30 tersebut? Okay, tuan-tuan tengok carta kita, kronologi tu. Kita kena buat pada hari Selasa 30 hari bulan 5 di hotel di Madinah. Kita kena mandi sunat ihram pertama. Yang kedua, pakai pakaian ihram di hotel kita di Madinah. Nombor 3, sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram ni boleh dibuat di hotel kita di Madinah ataupun kita buat di Bir Ali, di titik warna hijau yang kita akan berhenti nanti tu. Dan bila kita niat di situ sembahyang sunat ihram, kita niat di miqat tu, niat ihram umrah yang warna hijau atas tu. Niat ihram umrah. Sekejap. Menjadi ke? Bateri tak kuat. Ya. Tukar pointer. Okay. Tak ada gosat. Pointer kau. Bateri kau. Okey, secara mudahnya saya nak tunjuk atas tu tarikhnya di miqat, niat ihram umrah, niat umrah di miqat. Jadi di miqat tu di mana, katalah kita bertolak 30 Mei tadi di Madinah tu, jadi di situlah tempat kita niat. Jadi bila kita niat di situ, bermulalah menjaga larangan dalam masa berihram 13 perkara. Di mana? Di Madinah tadi, di Bir Ali tu 30 hari bulan. Selepas niat sehingga mula tawaf, kita talbiyah. Okey, katalah 30 hari bulan 5 ni. 30 hari bulan 5, atas tu hari Selasa 30 hari bulan 5. Katalah kita naik bas pukul 3 petang. Oh, okey, pandai. Okey, katalah 30 hari bulan 5 ni. Pukul 3 petang kita naik bas di hotel kita di Madinah nak pergi ke Mekah. Dan sampai di Bir Ali katalah pukul 3.30. Pukul 3.30 di masjid di Bir Ali hari Selasa ni, selepas kita duduk seminggu dah. Seminggu dah kita duduk di Madinah ni. Apa yang perlu kita buat di masjid Bir Ali? Kita kena di mandi sunat ihram kita buat di hotel di Madinah. Pakai pakaian ihram di hotel kita di Madinah. Sembahyang sunat ihram kita mungkin boleh buat di masjid di Bir Ali ni. Jadi bila sampai di miqat di Bir Ali, tuan-tuan niat ihram umrah. Yang mana yang bahasa Arab tadi tu? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bila kita niat je, kita boleh sembahyang sunat ihram ataupun sembahyang sunat ihram dulu pun boleh, niat lepas tu pun tak apa. Dan lepas tu terus bila kita niat je, bermulalah larangan ihram 13 perkara. Jadi masa ni biasanya mutawif Azhar Travel ataupun mutawif lain, dia akan niat ramai-ramai di dalam bas lah. Dia akan niat umrah ramai-ramai dalam bas. Okey. Selesai sini, kita pun talbiyah lah. Talbiyah dalam bas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Katalah kita bertolak di masjid Bir Ali ni pukul 4 petang. Pukul 4 petang kita bertolak, nak sampai ke Mekah untuk tawaf ni, dia ambil masa lebih kurang 6 jam. Katalah kita bertolak pukul 4 petang. 4 petang, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pukul 10 malam baru kita sampai di Mekah. 10 malam kita sampai di Mekah. Hari apa ni? Hari Selasa 30 Mei lagi lah. Kemudian kita pun pergilah tawaf. Mutawif kata pukul 10 masuk bilik, ambil kunci bilik, pergi makan dulu dan sebagainya, pakaikan ihram lagi lah kita ni. Mutawif kata, ustaz kata kita akan berkumpul di lobi hotel untuk tawaf pukul 11.30 malam. Jadi pukul 11.30 hari Selasa tu, kita pun turunlah pergi tawaf. Turun pergi tawaf. Lepas habis tawaf, syarat-syarat tawaf apa semua kita dah belajar minggu lepas harap. Jadi lepas habis tawaf, kita pun pergi sa'i. Lepas sa'i ni katalah selesai sa'i dan akhir sekali kita pun bercukur bergunting. Katalah masa ni pukul berapa dah? Katalah kalau ikut kalender kita ni, kita tolak tadi 30 hari bulan. Jadi kita selesai umrah ni katalah pukul 3 pagi hari Rabu dah. Selepas midnight. Hari Rabu 31 hari bulan 5,
pukul 3 pagi barulah kita selesai umrah. Selesai umrah pertama tadi. Bila selesai umrah pertama, habislah haji tamattu' yang fasa pertama, yang buat umrah. Habis dah umrah. Jadi lepas tu, kita tengok kalender kita, tengok kronologi kita ni. Tertib melaksanakan semua rukun. Okey, habis dah. Pukul 3 pagi, habis umrah 31 hari bulan 5. Sementara menunggu hari wukuf, jemaah haji eloklah membuat amalan sunat seperti mengerjakan umrah sunat, tawaf sunat, berjemaah di Masjidil Haram mengikut kemampuan. Okey, kita tengok kalender kita. Okey, katalah 31 hari bulan ni kita dah selesai umrah pukul 3 pagi, subuh pukul 5. Pukul 5 pagi subuh hari Rabu ni kita dah boleh pergi sembahyang subuh pakai baju biasa dah. Tak perlu pakaikan ihram dah kita orang lelaki dah. Yang muslimah pun kalau katalah larat lagi malam tu, kalau katalah kita ambil paket Az-Zuhar duduk di hotel Sofwah yang ada di Saji tu, mudahlah nak turun sembahyang Masjidil Haram nak buat dekat Tapi kalau katalah kita duduk hotel Jannah Dariyah, hotel muassasah yang 1200 meter tu. Bukan 1.2 km, 1200 meter. 1200 meter tu kita nak jalan kaki pukul 3 pagi tadi kita balik dah. Jalan kaki pergi hotel dah. Subuh pukul 5 nak datang balik jalan kaki 1200 meter datang Masjidil Haram. Tak kata ke orang, saya sendiri tuan-tuan, kita duduk KL ni memang naik motor. Dekat ke, jauh ke memang naik motor. Jadi kalau 1200 meter nak suruh jalan kaki, tadi dia jalan kaki dah, ni jalan kaki pula. Memang orang kata kerah labu betih ya. Subuh nak datang pula. Subuh apa ni? Hari Rabu 31 Mei. Pakai apa? Pakai baju biasa dah lah. Kita dah selesai umrah. Okey. Katalah hari tu tidurlah letih dah. Esoknya pula hari Khamis. 1 hari bulan 6. 12 Zulhijjah dah ni. 1 bulan 6. Jadi hari ni free and easy lah. Kita nak tunggu wukuf bila? Nak tunggu wukuf hari 28 hari bulan 6. 9 Zulhijjah. Hari 28 ni. Kalau pergi dengan Az-Zuhar dia buat tarwiyah lah kat sini tak? Jadi 1 hari bulan ni free and easy. 2 hari bulan sembahyang Jumaat. 3 hari bulan katalah ada ziarah pergi tengok tempat-tempat buat haji macam kita pergi musim umrah tu tak? Katalah pergi Arafah, Mina dan sebagainya. Bolehlah buat umrah sekali lagi. Katalah balik boleh buat umrah sekali lagi. Hari Ahad 4 hari bulan kita pergi shopping. Mana di Kak Kiah contohnya. Kak Kiah tu bukan nama perempuan, nama tempat pasar tu tak? Pasar borong Katalah orang bawa pergi Kak Kiah pergi beli barang. Hari Isnin orang bawa pergi beli apa pula? Pergi beli kalau sekarang ni di satu nama tempat di Mekah tu di nama Jannah Dariyah ke? Ada satu Aziziyah Syamaliah. Aziziyah Syamaliah tu dia ada pasar raya besar-besar, mall besar itu. Katalah kita pergi shopping sini. 6 hari bulan ada dah orang buat package di lobi hotel kita tu puh barang. 1 kilo 16 rial, 1 kilo 19 rial. Barang kita beli 2-3 hari tu penuh dah 2 kotak. Boleh dah postkan anak unta kepada cucu kita, boleh dah post buah kurma dan sebagainya tak? Bila hari 6 hari bulan, 7 hari bulan, 8 hari bulan hari Khamis, katalah bilik berkat kosong. Kita pun dapatlah kunci bilik berkat, bolehlah masuk bilik berkat 8 hari bulan malam Jumaat ni. Sebab apa? Sebab kita buat tamattu'. Selesai. Tak ada larangan ihram 13 perkara tersebut. Jadi yang duduk suami isteri satu bilik tak ada masalah lah. Tak perlu bilik berkat dah. Ni yang pergi 5 bilik. Jadi kalau katalah ada bilik berkatnya, malam ni boleh masuk bilik berkat lah. 9 hari bulan, hari Jumaat, subuh hari Jumaat dan hari Jumaat. Biasanya hari Jumaat di musim haji kalau tahun lepas saya tak pergi, isteri saya bertukar tahun lepas. Dia kata yang duduk di hotel Jannah Dariyah, duduk di hotel muassasah pukul 9 pagi tu boleh tak bagi masuk dah dalam Masjidil Haram untuk solat Jumaat. Kena sembahyang Jumaat di tengah jalan belaka. Maksudnya penuh dah kali dalam masjid tu. Jadi tahun ini kalau katalah situasi tersebut juga hari Jumaat berlaku, tuan-tuan nak kena pergi solat Jumaat, muslimah pun boleh pergi solat Jumaat. Kena pergi solat Jumaat pukul 8 pagi. Jangan pergi pukul 9, takut tak boleh masuk dalam Masjidil Haram. Itu situasi hari Jumaat lah. Ramai. Dan kalau ikut tahun ni lebih ramai, lagi pack lah kan, lagi ramai. Okey, hari Jumaat. Selesai 10, free and easy dan sebagainya. Sampailah 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah bila? 30 ni 1 Zulhijjah hari Selasa, 20 hari bulan 6. Biasanya 1 Zulhijjah 20 hari bulan 6 ni memang orang dah ramai. Tabung haji biasanya tak galakkan kita buat umrah sunat dah. Sebab apa? Orang terlalu ramai, orang terlalu pack. Kita pergi Masjidil Haram, orang dah ada 3 juta dah duduk semayang tu. Takut kita batuk, demam dan sebagainya. Objektif utama kita pergi Mekah, kita nak wukuf di sini, takut kita demam. Jadi kita tak galakkan buat umrah.
Okey, sampailah hari 27 hari bulan ni, barulah tuan-tuan, puan-puan, datuk-datin sekalian, kita akan niat haji. Bila? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bila? Tarikhnya ni. Kalau katalah tuan-tuan buat tamattu', kita akan niat pada 27 hari bulan 8 Zulhijjah. Tapi kalau katalah tuan-tuan pergi dengan Az-Zuhar, katalah pilih package Az-Zuhar, dia ada tarwiyah. Zuhur hari 27 ni 8 Zulhijjah dia kena berada di Mina dah. Kalau Zuhur hari 8 Zulhijjah kena berada di Mina, biasanya bas akan datang ambil kita awal pagi 27, sebelum subuh 27 ni lagi. Dia nak susun bah dia tu. Ataupun kalau mungkin kita bertolak sehari awal 26. Dia tengok susun atubah dia nantilah. Ada yang bertolak pukul 3 pagi, hari 8 Zulhijjah ada bertolak selepas subuh. Ada yang bertolak macam-macam lah. Dia punya susun atubah tu terserah pada masing-masing. Cuma kalau katalah kita bertolak 27 ni pagi untuk pergi ke tarwiyah, kita akan niat haji pagi itulah. Di mana? Di hotel kita di Madinah. Tapi kalau katalah tuan-tuan pergi dengan muassasah, biasanya kita akan bertolak petang. 27 ni selepas Zuhur. 27 selepas Zuhur kalau kita pergi dengan muassasah, dan dia terus masuk ke Arafah. Dia akan pergi duduk di Arafah terus pada hari 8 ni. Dan 27, 28 hari 9 Zulhijjah barulah kita wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tu bila? Zuhur, dan kita tengok dia punya cara ni. Okey. Kita akan exercise umrah haji ni. Jadi secara kronologinya tuan-tuan, pada hari 8 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah, mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram ni di mana? Di hotel kita di Mekah lah. Okey. Kemudian niat ihram haji. Niat ihram haji ni di mana? Niat ihram haji di miqat, iaitu di tanah haram. Kita yang buat tamattu' di hotel kita di Madinah lah. Lepas niat hingga tahlul. Daripada kita niat hari 27 hari bulan 6 tadi, 8 Zulhijjah tu, kita kena talbiah lah, talbiah, dan kita akan katalah mudahnya tuan bertolak pukul 8 pagi 27 hari bulan 20 kalender ni mudah Sekejap saya copy kalender letak dekat payah kena gerak. Okey. Okey. Okey, secara mudahnya katalah kita dah niat 27 hari bulan ni, hari Selasa. Kita nak ke mana? Cara mengerjakan haji. Okey, kita dah niat di sini dan kita dah talbiah dah. Kita nak gimana? Kita nak target kita 9 Zulhijjah hari Rabu. Hari Rabu tadi. Hari Rabu 28 hari bulan 6. 28 hari bulan 6 ni sama dengan 9 Zulhijjah. 28 hari bulan 6, 9 Zulhijjah. Hari ni kita nak wukuf ni. Jadi katalah tuan-tuan, yang di tengah-tengah ni sepatutnya dah ada hari tarwiyah. Dia ada hari tarwiyah. Tapi yang muassasahnya, yang tabur haji punya slide ni tak adalah. Sebab itu perkara-perkara sunat. Jadi kalau tuan-tuan pergi dengan Az-Zuhar Travel, dia ada. Tuan-tuan boleh masukkan satu line Excel lagi di sini, satu kolom lagi. Tarwiyah pada hari 8 Zulhijjah. Kita dapat sunat-sunat haji di sini. Jadi kita pergi duduk di Mina pada hari Selasa tersebut. Kita semayang 5 waktu. Bermula Zuhur, Asar, Zuhur kita semayang boleh jamak tamam di sana. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Selepas Subuh hari 9 Zulhijjah ni barulah kita bertolak pergi ke Arafah untuk kita wukuf. Jadi kita wukuf bila? 9 Zulhijjah. Rukun haji yang kita dah belajar minggu lepas dah. Jadi wukuf ni kena buat apa? Wukuf ni kita kena, seperti yang kita dah tahu tu lah, kita kena baca doa dan sebagainya. Cuma apa yang saya nak ulang sekali lagi pada tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk sekalian, semasa kita wukuf di Arafah ni, sebelum kita pergi mabit di Muzdalifah, pastikan tuan-tuan rehat yang cukup malam tadi. Sebelum hari wukuf ni, kalau boleh hari Selasa tu tidur cukup-cukup. Yep. Okey. Kalau boleh malam hari 27 malam 28 ni, kalau boleh malam ni biar tidur cukup-cukup. Tidur awal dan bangun lewat sikit. Sebab kenapa? Biar kita tak mengantuk pada hari
wukuf 28 Zulhijjah, 9 Zulhijjah ni. Dan saya biasa setakat pengalaman buat hajinya 17 kali buat haji ni, masa wukuf ni lah kita mengantuk. Bila kita mengantuk, masa wukuf yang 360 minit yang masa paling mahal atas dunia ni, kita sia-siakan dia. Macam kita sia-siakan masa bulan Ramadan ni. Hari ni kita puasa hari ke berapa dah? Hari kedua ke hari ketiga dah ini? Hari ketiga dah tak? Kita puasa hari ketiga dah, tapi baca Quran baru juzuk 1. Rugi lah. Itu kita contoh mensia-siakan masa. Kita tahu dah baca Quran pahala banyak bulan Ramadan. Satu huruf kita dapat sehingga 700,000 ringgit. Contohnya lah. Satu pahala dapat 10 orang muslim biasa. Ramadan dapat 700. Pahala satu huruf kan. 700 currency akhirat. Tahu dah pahala tu. Tapi tak baca juga Quran. Dia baca Facebook lagi. Dia baca WhatsApp lagi. Contohnya lah. Bukan nak marah tuan-tuan. Marah saya sini. Marah anak-anak saya ya. Tapi bila kita sampai masa hari wukuf nanti, tuan-tuan akan berlaku juga. Masa yang mahal 360 minit daripada Zuhur tergelincir matahari sampai maghrib tu, 360 minit tu, tuan-tuan akan dapat tengok orang yang mensia-siakan 360 minit yang paling mahal tu. Ini Ramadan 30 hari tak? Nabi SAW pesan, "Raghima anfun man adraka Ramadan falam yaghfirlah." Rugilah. Nak kata celaka, terjemuh teruk sangat tak raghima anfun. Raghima anfun ni Nabi kata orang tak ada hidung lah, celaka lah. Ataupun mudah terjemah bahasa Melayu kita, orang yang paling rugi ialah orang masuk hidup lagi. Macam saya ni ada oksigen lagi bulan Ramadan ni boleh menapah. Hari ketiga Ramadan, tapi bila masuk hari terakhir Ramadan, tiba-tiba segala titik-titik hitam di hati kita ni, dia katalah, kalau hadis Nabi kan hati kita besar ni kan banyak titik-titik hitam dosa-dosa kita kan. Keluar Ramadan, hati kita ni masih hitam juga. Maksudnya Allah tidak ampunkan dosa kita. Itu adalah orang yang paling rugi. Nabi SAW pesan. Jadi itu kita masa 30 hari Ramadan. Kita duduk Arafah nanti masanya 360 minit je. Jadi saya nak pesan sangat kalau boleh malam ni tidur cukup-cukup supaya kita tak mengantuk pada hari wukuf. Jadi kalau bolehlah doalah betul-betul tahun ni biar kita terpilih pergi haji dan biar kita boleh guna sebaik mungkin masa 360 minit ni. Doa supaya Allah terima kita masuk syurga bersama dengan Nabi SAW. Okey, selesai wukuf. Tak nak cerita yang masa 3 period time semasa hari wukuf tu tuan-tuan dah belajar tak? Okey, seterusnya Muzdalifah. Bila kita bertolak Muzdalifah, kita akan bertolak Muzdalifah selepas azan maghrib, pada hari 9 Zulhijjah tu. Dan Azhar Travel tadi dia kata tim mereka dia tidak ikut bas Naqabah. Naqabah ni istilah bahasa Arab bas kongsi-kongsi. Bas sharing bus ataupun dia panggil shuttle bus. Muassasah akan gunakan shuttle bus. Biasanya 2,500 orang jemaah haji, dia ada 8 buah bas yang dia ulang alik. Tapi Azhar Travel, Ustaz Fadil beritahu tadi, setakat yang pengalaman dia buat haji dengan Azhar, mereka tak guna bas yang ulang alik tersebut. Mereka ada bas, dedicated bus untuk jemaah dia. Jadi daripada Arafah ni, boleh terus pergi ke Muzdalifah. Jadi masa ni tuan-tuan akan pergi ke Muzdalifah bila? Kalau ikut kalender kita ni, malam ni lah, 28 malam nak masuk pada malam raya ni. Lepas maghrib, hari raya tu. Malam raya pada hari Khamis, 10 Zulhijjah tu. Jadi, kita akan mabit Muzdalifah, kutiak anak batu dan sebagainya pada malam raya tersebut. Dan pada pagi raya hari Khamis, hari Khamis 29 hari bulan 6, 10 Zulhijjah ni, yang ada gambar bunga ni, bunga ke ketupat tu, kita akan buat apa? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ni, tuan-tuan akan melontar jamrah kubra 7 biji untuk dapat tahlul awal. Bercukur bergunting, selesai tahlul awal, dapatlah kita bebas 10 daripada 13 larangan ihram. Boleh nampak Okey, ni kita buat tamattu' ni. Okey, seterusnya habis kita tu, kita pun boleh dah pakai baju biasa. Selepas kita habis melontar, kita habis gunting, katalah kita habis melontar gunting tu pukul 8 pagi, pagi raya. Kita yang buat haji, kita tak sunat semayang sunat hari raya. Katalah kita hari raya hari Jumaat. Katalah tiba-tiba hari Jumaat. Katalah tiba-tiba hari raya ni jatuh hari Jumaat. Hari Jumaat ni, Friday. 30 hari bulan 6. Adakah kita wajib semayang Jumaat, kita orang lelaki? Tak wajib. Kita yang buat haji, tak wajib kita salat Jumaat. Sebab apa? Sebab di Mina, semasa kita duduk di Mina, 3 malam ini, kita duduk di Mina ni dia kira kita bukan
mukim. Wajib solat Jumaat kepada orang yang mustautin dan orang yang mukim sahaja. Jadi kita duduk di Mina 3 malam, kita duduk di Mina 3 hari ni, kita tidak bermukim. Kita musafir dikira. Dan yang duduk di Mina ni jin je. Manusia tak duduk situ. Dan kalau ikut cerita, banyak cerita lah. Memang orang kata jin ni lah yang duduk situ je. Banyak cerita yang saya duduk jumpanya, yang saya duduk dengarnya. Orang yang Allah buka dari ke-6 pada musim haji pun, di Mina tu lah tiba-tiba dia macam jadi macam Tuk Guru Harundin tu, boleh nampak semua. Rumah jin lah, jin dan sebagainya. Dan dia boleh nampak. Dan dia boleh nampak orang. Kan kita Nabi pesan minum air tangan kanan kan. Minum tangan kanan, tak boleh minum guna tangan kiri ni. Pernah yang saya bertugas pada musim haji, tengok tahun apa, 2017 ke 2018 saya bertugas, ke 2011. Seorang tu, Jemaah haji ni, Allah buka deria ke-6 dia boleh nampak jin. Dia boleh nampak syaitan dan sebagainya. Jadi ada sahabat kita ni minum air guna tangan kiri. Kan Nabi ajar minum tangan kanan, tak boleh minum tangan kiri kan. Ada sahabat ni minum, kawan dia lah, kawan satu jemaah ni dia, nak minum tangan kiri. Dia daripada jauh, lebih kurang sini ke pintu tu lah. Dia ni yang Allah bagi, kita masa tu kita kata dia sakit lah, tapi dia ni nampak jin. Dia jauh lagi kawan tu nak minum air tangan kiri. Jangan minum. Dia tu ada benda duduk di gelas. Ada benda duduk jilat air dalam gelas tu. Jadi itu yang sunnah Nabi pesan, jangan minum tangan kiri. Jadi orang tadi tu Allah buka dari ke-6 dia masa duduk di Mina, yang kata jin tadi tu. Last sekali masa balik Mekah pun dia nampak. Jadi hidup dia selepas tu jadi tak tenang. Sebab dia nampak belakang. Orang minum tangan kiri pun dia nampak jin duk tumpang. Orang makan tangan, ambil kan sudu garpu kan, ambil dengan tangan kiri pun dia nampak jin duk tumpang makan. Dia nampak semua yang apa yang hadis Nabi sebut tu. Jadi akhir sekali hidup dia payah. Akhir sekali kita kena tangkap dia, injek bagi tidur dalam bilik gelap 3 hari. Barulah dia tak terbuka hijab dia tu. Barulah tenang hidup dia. Jadi payahlah kalau kita nampak jin tu tak. Okey, itu selesai di situ. Jadi kalaulah kita duduk di Mina ni, wajib tak kita solat Jumaat? Tak wajib solat Jumaat. Sebab kita tidak bermukim dan tidak bermustautin. Okey, katalah selesai situ. Habis kita duduk di Mina 3 hari, 4 hari tersebut. Kalau katalah tuan-tuan pergi dengan muassasah, kita akan duduk dari khemah yang jaraknya lebih kurang 3 km. Daripada khemah kena jalan kaki datang tempat melontar jumrah pada hari 11, 12, 13 ni. Kena jalan kaki datang daripada khemah ke tempat melontar 3 km. Daripada tempat melontar nak balik ke khemah balik tu 3 km. Jadi lebih kurang 6 km lah jalan kaki satu hari. Tapi kalau pergi dengan Az-Zuhar Travel, masa melontar 3 hari ni dia ada hotel. Dia duduk di hotel di sebelah tempat melontar, di Syarik Siddiqi. Syarik Siddiqi itu nama tempat, nama kawasan tersebut nama Aziziyah. Jadi kalau kata pergi dengan travel Az-Zuhar ni, dia package dia tadi harga berapa tadi tu? Dia duduk di hotel dan dia tak kena jalan kaki. Untuk pergi melontar ni dia hanya lebih kurang 500 meter saja daripada tempat melontar hotel dia tu. Jadi dekatlah. Dan seterusnya selesai habis 13 Zulhijjah duduk sini, barulah kita balik ke Mekah untuk kita tawaf haji. Selesai tawaf haji, selesai sa'i haji, barulah kita dapat tahlul sani. Barulah kita dapat apa? Barulah kita dapat bebas 3 yang terakhir. Boleh mukaddimah jimat, boleh jimat dan boleh akad nikah. Cuma biasa yang kita dah belajar minggu lepas, boleh tak Ustaz? Tawaf dengan sa'i haji ni saya nak percepatkan. Tawaf dengan sa'i haji nak percepatkan, nak masuk. Nak slot in kat sini. Nak letak dalam 10 Zulhijjah atau 11 Zulhijjah. Boleh tak? Untuk saya bebas cepat-cepat 3 larangan ihram yang terakhir ni. Sebab apa? Saya bercadang kalau boleh nak buat anak nama Mina. Contohnya lah. Nak masuk khemah berkat di Mina. Contohnya tak? Jadi kalaulah dia tawaf lambat, tak sempatlah buat anak Mina ya. Nak letak nama anak Mina kan. Jadi dia pun slot in kat sini. Jadi boleh. Kalau tawaf sa'i haji ni dia perawalkan di sini, jadi bolehlah buat anak nama Mina semasa di Mina. Ada kalau katalah rezeki kan. Okey, selesai tersebut barulah kita tertib pada kebanyakan rukun. Selesailah buat haji kita. Jadi kalau dalam situasi sedemikian, haji tamattu' kita selesai. Dan secara mudahnya haji tamattu' yang ni mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama, tamattu' selesai. Jadi berdasarkan bulatan ini kita buat umrah dulu, barulah kita buat bulatan hijau ni, jadi haji tamattu' berdasarkan tadi itulah. Jadi selesai perkara tersebut, selesailah haji, dapatlah balik buat cok haji. Okey puan, ada soalan? Baik, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Faham.
Puan dah buat haji dah? Dah. Okey, bagus soalan. Okey, soalan sahabat kita tanya, Puan Hajah kita ni dia dah pernah pergi haji dah. Haji untuk hajatul apa orang panggil apa? Haji wajib ke atas dia, haji fardu atas diri dia ni selesai dah. Dia dapat tawaran kali kedua nak buat untuk mak dan ayah dia. Katalah dia buat untuk ayah dia. Soalan dia nak buat badal haji ni lah. Okey, dia nak buat badal haji ni untuk ayah dia sebab dia dah selesai dah haji. Syarat untuk buat badal haji ni orang tu kena buat haji dulu. Haji Hajjatul Islam, haji atas diri dia sekali semua hidup tu dia buat dah. Barulah kita boleh buat badal haji. Ni badal haji Okey. Soalan sahabat kita tanya, dia nak buat haji badal ni, nak buat umrah mula-mula ni kena niat dah ke untuk ayah dia? Jawapannya, sepatutnya badal haji yang kita buat, kita kena buat haji sekali, umrah sekali untuk ayah kita. Jadi, kalau soalan puan tadi, berdasarkan katalah puan nak pergi haji nanti, katalah dapat tawaran dan sebagainya, nak niat umrah ni kena niat untuk ayah terus ke? Bagi saya terserah pada puan lah. Tapi yang pasti, kena buat umrah sekali untuk ayah, kena buat haji sekali untuk ayah. Tahun-tahun bila tu tak kisahlah. Cuma kalau yang terbaiknya, yang afdal-afdalnya, katalah puan pergi tahun ini haji, katalah 21 Mei ataupun katalah 15 Jun nanti terbang, 29, 28 Jun kita wukuf, 15 Jun tu terus niat umrah untuk ayah lah. Buat badal umrah untuk ayah. Lepas badal umrah, sehari 28, 27 Jun, 8 Zulhijjah niat pula badal haji untuk ayah. Itu yang sebaik-baiknya lah. Dan bagi saya, kalau saya yang buat haji dah 17 kali ni, kalau kata nak buat yang tahun depan, kita ada peluang buat haji, buatlah haji badal untuk orang lain. Sebab apa? Sebab apa kita galakkan buat haji badal untuk orang lain tu, ataupun buat haji sunat untuk orang lain tu? Macam mana? Kita dapat pahala, orang yang kita niat tersebut pun dapat pahala. Contoh, katalah saya buat haji untuk ayah saya pada tahun ini. Saya pun dapat pahala haji, dan ayah saya pun dapat pahala haji. Cuma yang tak bolehnya, saya niat 2 badal haji ataupun saya niat 10 badal haji. Saya niat untuk mak saya pada tahun ini, niat untuk ayah saya, niat untuk moyang saya, niat untuk cikgu saya, tak boleh. 1 tahun, 1 hari wukuf, 1 saja niat badal haji yang kita boleh buat. Dia tak boleh buat macam budak-budak Indon kat Mekah tu. Dia ambil 100 badal haji atas 1 kepala. Jadi, dapat banyaklah duit kat dia ya. Tapi, tak sah lah dia punya haji tu. Sebab badal haji hanya 1 orang, 1 hari wukuf, 1 saja. 1 nyawa haji boleh digantikan, boleh buat niyabah haji dengan 1 nyawa nama saja. Dia tak boleh buat banyak. Macam kita tahlil, kan kita boleh buat nama orang ramai kan. Itu tahlil. Tapi kalau haji dia tak boleh. 1 nyawa orang yang hidup ni boleh ganti 1 haji saja. Okey, boleh selesai. Bagus soalan puan. Ada soalan lain? Sebelum kita rehat ataupun sebelum kita pergi haji satu lagi? Okey, itu berkenaan dengan haji tamattu'. Jadi secara mudahnya satu lagi tuan-tuan puan-puan saya nak tunjuk package sambil-sambil. Dia ada software package haji nama Sofwah ni Azhar punya Ni masing-masing. Kalau kata yang Ustaz Fadil beritahu tadi, hari ni dan esok dia ada karnival haji di Hotel Movenpick. Semua 27 syarikat yang diberi lesen itu semua ada kaunter di sana, tuan-tuan boleh tengok harga lah. Yang tarwiyah tadi, mana tarwiyah dia tulis? Yang tarwiyah ni dan hari 8 Zulhijjah tu benda yang sunat lah bagi saya. Kalau kita dapat peluang boleh pilih yang itulah. Dan satu lagi saya nak tunjuknya berdasarkan pergerakan kita ni. Selepas wukuf di Arafah, dia ada cara 1, cara 2, cara 3, cara 4. Ini selepas wukuf di Arafah. Perjalanan tuan-tuan daripada wukuf di Arafah ni tak ada dalam nota tahun ini, nota tahun sebelum ini. Saya nak tunjuknya kepada tuan-tuan. Ini cara 3. Ini kecil sangat cara 3. Alamak. Ni yang nota tahun sebelum ni. Alamak. Okey. Yang saya nak tunjuk cara, mungkin ada tuan-tuan yang ada pernah kursus 2-3 kali ataupun dah pernah kursus 2-3 tahun tapi masih terkeliru kan. Okey. Kita tengok ni. Dia ada cara 1 ni kecil besar. Okey. Cara nombor 1 ni cara muassasah biasa. Kita daripada niat haji wukuf di Arafah, kemudian kita bermalam di Muzdalifah, kemudian melontar jamrah kubra, bergunting, bercukur, bermalam di Mina, melontar jamrah
3 hari tawaf sa'i. Ini cara yang saya tunjuk tadi. Cara yang saya tunjuk dalam kronologi tadi. Dia ada juga cara nombor 2. Cara nombor 2 yang Azhar Travel buat, tapi ya tamattu'. Niat wukuf di Arafah, malam Muzdalifah. Lepas malam Muzdalifah ni, dia terus pergi tawaf. Kita sini lepas malam Muzdalifah melontar Jamrah Kubra dulu. Dia lepas malam Muzdalifah ni, dia terus pergi tawaf. Lepas tawaf dia sa'i. Bercukur bergunting. Maksudnya dia akan tahlul awal dengan bercukur bergunting tawaf sa'i ni pukul 3 pagi pada malam hari raya di mana? Di Mekah. Kita yang biasa ni, kita nombor 1 ni. Kita yang biasa nombor 1 ni. Kita akan tawaf lambat sikit dan kita akan dapat tahlul awal dengan kita bercukur bergunting di Mina pada pukul 8 pagi hari raya. Dia dapat tahlul awal cara nombor 2 ni dengan tawaf sa'i bergunting pukul 3 pagi sebelum subuh hari raya. Azhar Travel pun ada juga package ini. Nak cepat. Maksudnya kita tawaf dalam keadaan orang tak ramai, sa'i dalam keadaan orang tak ramai. Yang ni dia ada harga package tadi, tuan-tuan boleh tengok. Ni syuhada. Yang ni. Package Haji Sofah Premium, harga 178,000 satu orang. Duduk 2 orang 400,000. Yang ini dia special macam yang perjalanan haji tadi tu. Maksudnya dia tak serabut dengan orang, dia boleh bergerak terus daripada Arafah, Muzdalifah, terus balik Mekah, tawaf sa'i, berduduk di hotel di Mekah, dan dia akan tahlul awal dengan di Mekah. Bila pula dia melontar Jamrah Aqabah ni? Dia akan melontar Jamrah Aqabah pada hari raya petang ataupun hari raya tu malam hari 11 Zulhijjah. Dia akan dapat tahlul sani pada malam ni terus. Hari 10 Zulhijjah petang ataupun 10 Zulhijjah malam tu dia dapat dah tahlul sani. Tapi kena pilih package yang tadi itulah, itu pergerakan yang seperti itu. Okey, ada soalan sebelum kita pergi haji lain? Okey, jadi kesimpulan secara mudahnya kepada kita untuk haji tamattu' ni, itulah caranya. Okey, ada satu soalan. Boleh tak saya nak pergi tamattu'? Okey, tadi saya cerita tamattu' dia bertolak pada 21 Mei kan, penerbangan pertama. Katalah tiba-tiba dia dapat penerbangan terakhir. Penerbangan terakhir pada 3 Zulhijjah. 22 hari bulan Jun, hari Khamis. Penerbangan terakhir muassasah 22 hari bulan Jun, 3 Zulhijjah. Penerbangan terakhir yang package biasanya dia ada 7 hari bulan. Kalau furada apa semua dia 7 hari bulan Zulhijjah. 7 hari bulan Zulhijjah ni yang terakhir 26. Katalah soalan, kita katalah dia pergi terakhir 22 hari bulan 6, hari 3 Zulhijjah. Boleh tak saya nak buat tamattu' walaupun saya pergi penerbangan terakhir 22 hari bulan 6? Boleh tak saya nak buat tamattu'? Jawapannya, ya, boleh juga. Cuma selepas selesai umrah ni, katalah selesai umrah pukul 3 pagi hari Jumaat. Lepas habis umrah pertama ni, tak bolehlah buat umrah lain lagi. Tak bolehlah buat umrah seterusnya sebab orang dah terlalu ramai. Nak tawaf pun orang dah ramai dah sini, orang dah ramai dan sebagainya. Itu bagi soalan yang kedua tadi. Saya pergi penerbangan terakhir tapi nak buat tamattu'. Boleh ke tak boleh? Bagi saya, boleh. Tak ada masalah. Dan saya syorkan jugalah kalau saya, Nabi SAW ingat tak pada masa Nabi buat haji, Fatimah datang daripada Madinah. Ali suami Fatimah datang daripada Yaman. Nabi suruh Fatimah tawaf cepat-cepat. Masa tu Nabi SAW pada hari 7 Zulhijjah ni, 26 hari bulan ni, 7 Zulhijjah ni nak sampai Mekah. Masa ni pun Nabi suruh Fatimah buat tamattu' juga. Suruh pergi tawaf cepat-cepat. Sebab apa suruh pergi tawaf? Sebab Nabi SAW suruh anak dia ni bertemu dengan suami dia dulu, Ali, yang lama ditinggalkan sebab Ali jadi duta Madinah, duta negara Madinah ke Yaman. Jadi jauhlah berpisah dengan isteri dia tak. Jadi Nabi SAW suruh Ali duduk bersama dengan isteri dia dulu pada hari 7 Zulhijjah ni sebelum bertolak hari Tarwiyah pergi ke Mina, sebelum pergi ke Arafah tu. Jadi saya syorkan kalau saya lah, kalau katalah kita ada lagi peluang dan sebagainya, buatlah tamattu'. Sebab apa? Nabi pesan tu satu, dan yang kedua ulama bincang dalam kitab fiqh, sahabat-sahabat Nabi sendiri ramai sebelum pergi ke Arafah ini, sebelum pergi ke Arafah hari 9 Zulhijjah ni, rambut sahabat masih basah. Naik unta daripada Mekah nak pergi ke Arafah 21 km tu, rambut sahabat basah lagi. Maksud basah tu, sahabat-sahabat baru selesai mandi wajib.
baru selesai bayar bil elektrik, bayar bil air. Jadi kalau boleh, kalau kata kita ni ada peluang dan sebagainya, setakat pengalaman saya nya, buatlah tamattu', kerana sebelum kita pergi ke Arafah ini, yang gangguan syaitan, gangguan iblis, nafsu dan sebagainya semasa kita buat haji ni dia datang macam-macam. Jadi kalau katalah tuan-tuan bukan ambil bilik berdua, katalah kita pergi awal di sini, sebelum pergi ke Arafah ni, kalau katalah kita tak duduk dua sebilik, sewalah bilik mana-mana, booking.com ke agoda.com dulu, selesaikan dulu bayar-bayar bil elektrik tersebut. Sebab apa? Sebab setakat pengalaman saya nya, bila kita pergi ke Arafah ini, hari wukuf ni, syaitan datang, iblis datang. Dia datang, iblisnya bukan iblis tadika, bukan syaitan tadika Khalifah Bistari ke Little Caliph di Kuala Lumpur ni, bukan. Dia datang iblis ni, syaitan, dia datang kacau kita hari wukuf ni. Iblis yang ada 4 PhD, syaitan yang ada 4 PhD, cara-cara teknik mengganggu manusia. Cara ganggu ni macam tadi tu lah. Jadi kalau kita tak selesai bayar bil elektrik dan sebagainya, dia datang pada isteri jadi cemburu kat suami. Isteri pula mudah terasa, mudah emosi dan sebagainya. Suami pula, yalah tak bayar bil dah 3 minggu, dah jadi pening. Dan akhir sekali kita buat haji ni dalam keadaan tak tenang, dalam keadaan diganggu syaitan. Kita orang jantan pula dah tak dapat 3 minggu dah, tengok mak hitam yang minta sedekah tu pun dia jadi putih lah, yang ada di Mekah tu. Jadi dalam situasi tersebut, saya syorkan sangat, biarlah orang kata kita ni, kita nak jadi orang alim, kita nak jadi orang soleh, tak apa, tak projek pun tak apa. Jangan. Islam bukan agama Yahudi, Islam bukan agama Kristian, bukan agama Sami Buddha dan sebagainya. Kita orang Islam, dalam larangan ihram 13 perkara yang kita duduk buat ni, larangan ihram yang kita kena jaga, sama-sama jaga larangan ihram ni, masa ni sahaja kita kena jaga 3 perkara tadi. Tak boleh akad nikah, tak boleh jima, tak boleh mukaddimah jima pun tak boleh dah. Bila? Masa lebih kurang ni, yang 4 hari ni saja. Bukan 4 hari lah, dalam masa 48 jam, 2 hari ni saja yang kita tak boleh bersama. Selain daripada tersebut, memang kita kena bersama. Jadi kalau bolehlah, nasihat saya, berdasarkan Tok Guru saya, nasihat saya nya, kalau boleh sebelum tuan-tuan pergi ke Arafah ni, selesaikan dulu. Jadi kalau katalah kita datang perembangan terakhir 22 hari bulan 6 pun, kalau ada peluang buatlah tamattu'. Tapi kalau katalah memang kita nak buat ifrad dah, memang kita berniat dah nak buat ifrad, tak ada masalah lah. Bismillah. Okey, boleh. Ada soalan tentang tamattu' sebelum kita pergi haji ifrad? Jadi itu satu yang tamattu' lah. Jadi secara mudahnya, kenapa tamattu'? Tamattu' ni bersedap-sedap. Maksud tamattu'an kalau bahasa Arabnya, memang maksud dia bersedap-sedap. Bersedapnya di mana? Bersedap dari segi tadi itulah. Larangan ihramnya tak perlu jaga dah di sini. Kita boleh bersama dengan isteri, boleh bersama dengan pasangan suami kita, ataupun kita dah boleh buat perkara-perkara yang larangan yang sebelum ni kita dihalang telah dalam perkara tersebut. Okey? Boleh. Seterusnya kita tengok haji ifrad. Boleh? Okey, kita tengok haji ifrad sikit, lepas tu kita rehat, lepas tu kita sambung pada kita cerita haji qiran dan kita berkongsi soal jawab. Okey, haji ifrad apa dia? Haji ifrad ialah mengerjakan haji dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan umrah. Maksudnya kita pergi, kita buat bulatan hijau dulu, haji dulu. Lepas habis 9 Zulhijjah haji, 14 Zulhijjah barulah kita buat umrah. Ini dinamakan haji ifrad. Okey, kalau tamattu' tadi kita buat yang merah dulu, kita pergi Mekah, kita buat umrah dulu, barulah kita buat haji. Kalau ifrad ni kita pergi Mekah, kita selesai haji dulu, barulah kita buat umrah. Itu dinamakan haji ifrad. Okey, kita tengok kalender kita. Penerbangan pertama 21 Mei. 21 Mei. Kita duduk Madinah katalah. 21 Mei ni dah akan masuk Madinah dulu kan? Masuk Madinah dulu. Jadi kita 30 hari bulan barulah kita pergi Mekah. Katalah 30 hari bulan 6, 30 bulan 5 ni kita pergi Mekah. Katalah kita nak buat, katalah saya Abdul Rahman bin Hamzah nak buat haji ifrad. Katalah saya nak buat haji ifrad. Macam mana caranya? Okey. Kalau saya nak buat haji ifrad, 30 hari bulan 5 ni kita niat di Bir Ali. Kita niat apa? Kita niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku menjalankan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Di mana ni? Kita niat di Bir Ali tadi. Pada berapa hari bulan? 30 hari bulan 5. Okey, kita tengok dia punya cara dia, tentatif dia.
Nama tak ifrat. Okey. Mani sunat ihram. Mani sunat ihram ni saya kena buat di mana? Saya kena buat di hotel saya di Madinah tadi. Memakai pakaian ihram di hotel saya di Madinah. Berapa hari bulan ni? 30 hari bulan 5. Sembahyang sunat ihram boleh buat di hotel ataupun dibuat di Masjid Bir Ali. Okey. Niat ihram haji di miqat iaitu di Bir Ali tadi. Berapa hari bulan? 30 hari bulan 5. Okey. Bermulalah larangan ihram 13 perkara. Lepas niat hingga mula tahlul, talbiyah. Kemudian sampai Bekah. Katalah pukul 3 petang, katalah pukul 4 petang tadi. Pukul 4 petang kita di Bir Ali. Kemudian kita pun naiklah bah 6 jam sampai Mekah. Pukul 4 petang, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. Katalah 6 jam. Pukul 10 malam kita dah sampai Mekah. 10 malam sampai Mekah. Bila ni? Hari 30 lagi lah. 30 hari bulan hari apa? 30 hari bulan. Alamak, 30 ni. Sekejap, saya copy kalender sekejap. Supaya mudah buat contoh. Okay, haji ifrat. Okay, mandi sunat ihram kita buat ni bila? Kita tawaf kudum ni bila? Katalah kita dah sampai Mekah pada 30 hari bulan hari Selasa pukul 10 malam hari 30 ni. Jadi apa yang kita buat pukul 10 malam hari Selasa 30 hari bulan 5 ni, kita buat apa tadi? Kita buat umrah tawaf kudum. Ha ni. Kita buat tawaf kudum. Tulis dalam nota tuan-tuan, tawaf kudum hari 30 bulan 5. Lepas tu, lepas habis tawaf kudum, pukul 12 malam kita pun sa'i haji. Pukul apa ni? Katalah pukul 2 pagi. 2 pagi ataupun katalah pukul 3 pagi hari apa? 3 pagi hari 31 hari bulan 5. Hari Rabu. 31 pagi pukul iklan kereta JLN 9013 MERS. Minta alihkan segera, ada orang nak keluar. JLN 9013. Mohon alihkan segera, ada emergency. Okey. Okey, berdasarkan ni tadi, katalah 31 hari bulan kita nak buat ifrat ni. Nak buat ifrat, kita sampai buat tawaf kudum, kemudian kita sa'i haji. Pukul 2 pagi hari Rabu 31 hari bulan 5 kita selesai tawaf kudum. Okey. Selesai tawaf kudum ni lah. Okey, selesai sa'i haji dah. Selesai tawaf kudum, selesai sa'i haji. Diberi pilihan untuk melakukan sebelum atau selepas wukuf. Sa'i haji ni boleh buat sekarang bersama tawaf kudum ni pun boleh, ataupun lepas haji pun boleh. Okey. Lepas tu kita pergi wukuf. Wukufnya bila? Wukufnya ialah 9 Zulhijjah. Okey. Berdasarkan kalender kita tadi, kita selesai alamak mana tadi? Okey. Kita selesai tawaf kudum dan sa'i haji pukul 4 pagi, pukul 2 pagi 31 hari bulan 5. Kita wukufnya bila? Kita wukufnya pada 28 hari bulan 6. Katalah 31 duduk sini dah hari Rabu ni. Jadi subuh hari Rabu ni kita pakaikan ihram lagi lah. Sebab kita buat ifrat. Okey. 1 hari bulan semayang zuhur, semayang asar, orang lain pakai jubah, kita orang lelaki kena pakai kain ihram lagi lah. Sebab kita buat ifrat, kita masih berada dalam larangan ihram. Okey, hari Jumaat, pergi semayang subuh Jumaat, tak ada masalah. Hari Sabtu, katalah orang pergi ziarah, buat lawatan, pergi Arafah, Mina, Muzdalifah. Kita yang buat ifrat, pakai kain ihram lagi. Boleh tak kita ikut ziarah? Boleh, tak ada masalah. Naik bah lah pakai kain ihram. Tapi, habis ziarah, orang pergi Ja'ranah nak niat umrah. Orang yang buat tamattu' semalam, dia pun niatlah umrah untuk kali kedua dia. Kita yang buat ifrat tak boleh niatlah umrah. Sebab kita masih dalam ihram haji lagi. Okey. Balik kita pun balik. Orang lain pergi makan nasi, kita pun pergi makan nasi. Orang lain pergi tawaf umrah, kita tak kena pergi tawaf umrah. Sebab kita dalam ihram haji lagi. Kita tidurlah di bilik. Tak ada masalah tak? Hari Isnin,
Orang pergi beli buah kurma di Kak Kiah. Kita pun boleh pergi beli kurma juga. Tapi pakaikan ihram lagi lah kita ya. Tak boleh tukar baju biasa. Hari Selasa 6 hari bulan. Orang bawa pergi Aziziyah Syamaliah. Pergi beli anak unta. Kita pun boleh juga pergi beli anak unta. Replika, kartun apa semua tak. 7 hari bulan. Orang dah buh dalam kotak nak puh balik Malaysia. Buah kurma lah, buah tamar lah, air zam-zam lah. Kita pun boleh juga. Tapi pakaikan ihram lagi lah. Duk isi barang lah kotak tu. Tak ada masalah. 8 hari bulan, hari Khamis malam Jumaat. Orang masuk bilik berkat. Kita yang buat ifrat boleh tak masuk bilik berkat? Tak boleh. Ustaz, saya nak urut-urut je. Suami dia lengah betih Ustaz. Boleh tak saya nak urut-urut je? Boleh urut saja tapi takut terlanggar larangan ihram tadi itulah. Sebab dia muqaddimah jimat pun tak boleh dah. Jimat tu memang kau pun tak boleh tak. Jadi kita tak boleh masuk bilik berkat. 9 hari bulan hari Jumaat. Orang lain pergi sembahyang Jumaat. Kita pun pergi sembahyang Jumaat. Pakaikan ihram lagi. 10 hari bulan. Ustaz, kuku saya panjang Ustaz. Boleh tak saya nak potong kuku? Tak boleh potong kuku. Sebab apa? Sebab kita berada dalam larangan ihram. 12 hari bulan, 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan. Tengok sains bilik. Oh, masuk bilik berkat. 15 hari bulan ni pening kepala dia. Sudahlah. Pening. Tadi makan unta pula. Makan apa? Kabsah hashi. Daging unta muda tu kan. Oh, lagi power lah dia kan. Bertambah kuasa kuda dia tu, kuasa unta dia kan. Jadi 16 hari bulan dia datang jumpa ustaz. Ustaz, saya tak tahan dah ustaz. Saya punya misai jambang ni panjang dah ustaz. Boleh tak saya nak tukar daripada haji ifrat nak tukar jadi tamattu? Bila hari 16 hari bulan 1 Zulhijjah ni? Nak tukar daripada ifrat nak convert jadi tamattu. Boleh ke tak boleh? Kalau kita dah berniat ifrat nak tukar jadi tamattu', nak selesaikan tawaf sa'i cepat-cepat, nak tahlul, nak masuk bilik berkat ke, nak gunting jamban ke, nak potong kuku, tak boleh lah. Jadi kalau katalah dalam situasi ni, berapa hari dah dia ada berada dalam ihram ni, katalah lebih kurang 15 hari dah. 15, 16, 17 hari dah. 2 minggu dah dia berada dalam larangan ihram. Dia tak tahan dah. Jadi nak tukar daripada ifrat, nak tukar jadi tamattu', jawapannya tak boleh. Pernah berlaku pada tahun, saya tak tahu berapa masa tu, yang pergi hajinya Senator Datuk Zulkifli Bakri. Masa tu dia tak jadi menteri lagi, dia jadi mufti wilayah. Bila orang tanya dia, jemaah tu tanya kita, kita jawab normal lah, tak boleh. Jemaah tu tak puas hati. Takkan tak ada orang panggil lah jalan keluar lah. Tidak, takkan tak ada tak ada ke jalan keluar, nak keluar daripada masalah saya ni, immigration punya ni kan. Akhir sekali mitigation punya plan ni, ada kata akhir sekali soalan tersebut bawa kepada mufti. Mufti wilayah jawab, tak boleh. Dia ada 2 sahaja. Ittaqillah wasbir. Bersabar dan juga terus bertakwa kepada Allah. Itu jawapan dia. Jadi dalam situasi tersebut, kita dah tak larat dah 17 hari bulan ni, nak nyapa kau, nak sampai di seminggu, 2 minggu lagi ni pada hari wukuf, memang tak boleh. Dalam situasi tersebut, saya bukan nak takutkan tuan-tuan puan-puan supaya jangan buat ifrat. Tidak. Boleh buat ifrat, tapi jangan pilih penerbangan pertama ni kalau nak buat ifrat. Jadi kita tukar contoh kedua. Katalah tuan-tuan nak buat ifrat. Katalah tuan-tuan nak buat ifrat, puan-puan datuk-datuk nak buat ifrat. Katalah puan-puan, tuan-tuan dapat penerbangan terakhir 22 hari bulan Jun ni. Penerbangan terakhir 3 Zulhijjah 22 bulan Jun. Boleh tak saya nak buat ifrat? Ya, boleh. Jadi kita niat sembahyang sunat ihram, potong kuku dan sebagainya sunat-sunat ihram tadi di mana? Di rumah kita di Kuala Lumpur lah. Kita buat di rumah kita di Kuala Lumpur, sampai di airport KLIA, kita pakai kain ihram, kita niat haji di mana? Kita niat hajinya di dalam kapal terbang. Masa diumumkan oleh pilot, kita akan melepasi mikot. Jadi sampai di situ baru kita niat, dan sampai Mekah kita bertawaf kudus, sa'i haji dan sebagainya. Kita relax, pakai kain ihram 24 hari bulan, 25 pakai kain ihram, jaga larang ihram, 26, 27 pergi tarwiyah, 28 wukuf. Kita boleh bebasnya bila? Pada hari raya selepas kita melontar Jumrah Kubra 7 biji. Boleh. Jadi kalau tuan-tuan nak buat ifrat, kalau pergi penerbangan pertama, boleh. Pastikan kita seorang-seorang, suami tak ada, ataupun kita laki pergi seorang-seorang, isteri tak bawa, dan kita dalam situasi marilah gajah rimah pun kita tak naik dah temperature kita, contohnya lah dalam situasi tersebut. Cuma satu lagi masalah ni lah, kuku panjang, jambang dan sebagainya. Jadi kalau katalah kita memang nak buat ifrat, bismillah, tawakkal ala Allah.
berazam betul-betul. Cuma kena bincang dengan suami dan pasangan lah kalau kita masih ada pasangan yang pergi bersama kita. Okey, seterusnya habis ifrat tadi tu, habis kita buat haji dan sebagainya, selesai apa semua, barulah kita niat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kita tengok dia punya kronologi dia. Cara tadi, cara tamattu', cara ifrat. Dan selesai. Kenapa tak nampak pula? Kena minta bantuan. Maka dia suruh rehat dah. Disconnected, reconnect. Okey. Rasanya dia suruh rehat aku. Okey. Rasanya dah sampai masa. Kita rehat dulu lebih kurang 15 minit. Kita masuk balik pukul 10.35. Boleh? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masuk balik sambung yang ifrat untuk buat umrah. Siapa nak minum air boleh minum air. Kau ya dia kat luar. Tapi yang cuti lah yang tak boleh semayang dia. Pada jemaah yang ada membawa orang pendaftaran yang dimaklumkan tidak buka pendaftaran awal. Dan saya dimaklumkan hari ini ada beberapa jemaah nak hantar orang, boleh hantar pada saya sekarang ataupun balik nanti lah. Jadi buat di belakang sana lah. Terima kasih.